Belanja wang kita divisi setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap tahun okay, setiap bulan divisi. Gaji RM5,000, hutang RM7,000. Gaji RM5,000. Ini disebut ghalabati dain. Hutang kalahkan pendapatan kita. Tapi kalau pendapatan kita RM5,000, hutang RM2,000, itu masih lagi kuat. Sebab ada duit. Ini hutang banyak pada duit kita. Yang Nabi namakan ghalabah, menang hutang lawan kita. Wa qahril rijal, dan lebih mendukacitakan hutang itu penyebab orang menguasai kita. Menguasai kita dengan cara mana? Memalukan kita, mengaibkan kita, dan kongkong kita punya, kita katakan, pergerakan kita. Lihat doa Nabi ini, doa kejiwaan, kata ulama. Akhirnya para sahabat yang baca doa ini mampu membuang sifat dukacita, kemalasan dan sebagainya, bertindak bekerja selepas doa ini dan mampu membayar hutang. Bukan makna baca doa lepas itu turun kita katakan sejumlah wang lepas dia, bukan. Dia ubah semangat dia, create banyak, dia mampu mencipta peluang-peluang yang baik. Akhirnya dia mampu bayar hutang dan dia terlepas. Kerana itu soal jawami'ul kalim yang kita katakan tak ada pada Nabi-Nabi lain melainkan Nabi SAW. Kerana itu kita kena simpan yang elok. Saudara kena, kalau saudara tanya saya misalnya, dan tanya pada Ustaz, Ustaz saya nak beli buku apa? Beli buku hadis. So impun semua buku hadis, Riyadhus Shalihin ke Bukhari, beli semua. Yang terjemahan saya maksudkan, saudara beli dan jadikan pembacaan kita saudara 10 hadis satu hari, supaya kita lihat keajaiban apa kata Nabi SAW dalam semua isu, dalam semua bab. Keajaiban. Baca. Kalau ini menjadi disiplin kita, maka kita tahu lebih banyak tentang Islam. Bahkan kalau tak mampu baca, hadir kelas-kelas di mana ustaz-ustaz kita membaca hadis. Sikit sebanyak kita boleh dengar hadis dan kita boleh faham hadis tersebut. Artinya kalau seminggu kita dah letakkan target diri kita, saya akan dengar seminggu 10 hadis. Ini suatu kita katakan benda yang lumayan dalam hidup kita. Kerana Nabi menyimpan ataupun diberikan kelebihan jawami kalim. Kemudian Nabi SAW ada kelebihan penutup sekalian Nabi-Nabi. Ini kelebihan dia. Nabi lain bila diganti, maka dibuang syariat ni, diganti, dipindah. Tapi Nabi SAW tak ada orang boleh memindah syariat. Dia kekal sampai hari kiamat. Ini kelebihan. Ini menunjukkan bahawa syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW salihun di kulli zaman wa makan, sesuai setiap zaman, setiap ketika, setiap tempat, sesuai. Dalam hadis Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, kami diberikan, ini hadis berbunyi, Nabi bersabda, kami diberikan kelebihan atas manusia dengan 3 perkara. Kata Nabi SAW, barisan kami dijadikan seperti barisan malaikat yang menyebutkan satu kelompok bumi seperti yang terdahulu, dan menyebutkan kelompok yang lain, suatu kelompok yang dijelaskan oleh Ibnu Khuzaimah, bukan Khuzaimah dan Nasai, iaitu aku diberikan tanda-tanda ini berdasarkan akhir surah Baqarah dari simpanan bawah arasy yang menunjukkan tak apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala sebagai janji bagi umatnya, tidak memberikan beban yang tidak mampu mereka laksanakan, mengangkat dosa sebab kesalahan dan lupa. Maka keistimewaan Rasulullah SAW menjadi 9 perkara. Antara tambahan lagi, Nabi pernah sebut, fuddilna ala sa'iril ummah bi khaslatain. Kita diberikan 2 kelebihan berbanding umat lain. Kita merujuk pada Nabi SAW juga dah, kita umat Muhammad, iaitu dijadikan saf kita macam saf malaikat. Saudara, umat lain tanya dia sembahyang macam mana? Ada saf tak? Tak ada saf. Tak pernah Tok Sami kata betulkan saf, rapatkan saf. Tak pernah mereka sebut pun. Tak pernah pun pada Kristian bila duduk dalam gereja, okey betulkan saf, rapatkan saf. Tak ada. Nak duduk macam mana duduk dalam bersembahyang. Lihat dalam Islam. Saudara, kalau saudara nak sembahyang berjemaah dalam Islam, apa yang penting? Saf. Saf yang saudara buat hari ini ialah saf malaikat yang mereka lakukan bila beribadat pada Allah. Sebab itu saf ni kena jaga betul-betul. Malaikat akan bersama dengan saf yang benar, saf yang betul. Dan bab saf ni saudara, bila setiap individu jaga benda saf ni, pasti kita tak akan nampak ruang-ruang yang boleh dimasuki oleh syaitan, yang boleh mengusik dan mengganggu jiwa kita dalam solat. Soalan ni sebelum kita cerita bab khusyuk solat dengan memahami bacaan ni, saf ni betul tak betul? Saf tak betul, jangan harap kita khusyuk. Kerana saf tadi perlu rapat-rapat, perlu kita ingatkan selalu. Bahkan Nabi SAW pernah menarik pada sahabat bila safnya tak betul. Bagaimana Nabi hadis, Nabi menarik Ibn Abbas berpindah tempat. Artinya kalau dalam sembahyang sunat tarik orang betulkan saf tak salah. Cuma budaya kita belum boleh terima.
Kalau saudara tarik kita haji di semayang, main tak? Tarik-tarik orang juga. Padahal benda yang berkait masalah solat dibenarkan. Benda itu masalah solat, nak betulkan solat, kita tarik dia ke tepi. Takut nanti bergaduh pula dalam semayang. Jadi saudara, benda-benda yang ada dalam hadis Nabi SAW nak tunjuk kelebihan soft kita. Dalam ibadat kita hebat, kita nak semayang semua betulkan soft. Sebab itu orang kafir gerung tengok kita solat jemaah. Kalau saudara tengok dekat masjid yang ada 10 soft dan nampak hebat, cuma pergi Mekah bulan Ramadan, dia punya soft dia. Kita tengok bila rokok belaka, kita tengok dalam TV, sujud semua menggerungkan. Mana ada ibadat itu berlaku pada agama lain? Kerana ini datang daripada agama Allah. Dalam ibadat dan nampak gah dan hebat, seluruh dunia melihat berjuta manusia sujud dengan satu lafaz Allahu Akbar. Berjuta manusia sujud. Kalau musim haji mungkin tak nampak ramai sangat, kerana kita banyak tempat. Ada yang dekat Mina, ada dekat Arafah, ada yang berkemah dekat Mina berhari-hari lah. Walaupun kita belajar praktikal lain, belajar hari ke-8 bertolak tarbiyah. Pergi sana tak sempat tolak. Dia sumbang, akhir tak jadi tolak. Suruh beli ilmu tu lah. Sebab ulama karang dulu dia tak lihat zaman zahmah dulu. Zaman tu tak timbul masalah jam. Sebab semua orang jalan kaki, tak jam. Orang jalan kaki bergerak. Orang pun tak ramai dulu. Mungkin satu musim 100,000 orang. Dulu pun bangunan-bangunan tak ada dibina kiri kanan, dia agak terbuka. Jadi istilah tu ulama yang ngarang kitab masa tu memang sebut betul lah, ikut hadis Nabi SAW. Hari ke-8 buat tarbiyah, hari 9 sunat kumpulkan siang dan malam di padang Arafah, kemudian bertolak ke Mina, melontar pada malam ke-10 untuk tahallul yang pertama pada Aqabah, pada kita kata Jamrah Aqabah. Kemudian tinggal di sana dalam tempoh tertentu sehingga habis tempoh melontar hari ke-12 atau ke-13. Tengok nak buat nafas awal atau nafas thani, nak cabut awal ke nak cabut lambat. Nak cabut awal namanya nafas awal, dia boleh habiskan pada hari yang ke-12. Orang nak cabut lambat, dia buat nafas thani, dia kena lontar sampai hari ke-13. Kemudian orang pergi ke Mekah dan tawaf, kemudian sa'i, tahallul yang kedua. Bunyi perjalanan macam lurusnya. Cuba pergi Mekah tengok boleh buat tak buat. Jadi terbalik pula. Mula daripada Mekah, dari mana kita berkemah kat Mina 2 seminggu. Setelah tu saudara-saudara lihat, dah penuh kemah dekat Mina. Dah tunggu, dah ada orang duduk dalam tu. Orang-orang yang ada bermasalah dalam perjalanan. Dah ada orang tunggu kat Arafah. Tak ada Mina-Mina, dia pergi Arafah terus berkemah kat Arafah. Dah ada yang tunggu kawasan-kawasan seperti ini. Sebab mereka tak mampu nak buat macam ni kerana begitu zahmah, sibuk dan sebagainya. Kita pun nak pergi hari ke-8. Kalau saudara package paling istimewa tabung haji 110,000. Ini nak cerita perjalanan package 110,000. Kan saudara nak ambil business plus lagi 15,000, 125,000. Ini package seorang. Package ni perjalanan dia macam mana? Perjalanan ni ialah hari ke-8 ke Mina, hari ke-9 dikatakan Arafah, kemudian bergerak ke Muzdalifah mabit, kemudian balik Mekah tawaf, kemudian pergi Mina melontar. Nanti package dia kan terbalik dulu. Tapi demikian patut dibuat kerana terlalu zahmah. Ini kerana ini VIP nampak macam mudah. Memang buat macam tu mudah. Artinya orang tu tak akan duduk Mina, dia pergi ke Mekah, terus tawaf, terus sa'i, lepas tu baru fikir ke Mina, baru balik ke Mina. Ni package VIP, VVIP. Jadi tak pernah nampak sibuk, sebab perjalanan dia lain. Tapi kalau saya nak ikut macam ni memang sibuk. Sila hari bulan kalau kita sebut sunat himpukan malam dan siang, akhirnya malam sampai subuh. Dia berada di Arafah, sunat kita himpukan siang dan malam, maghrib bertolak. Itu dia sebut sunat Nabi. Tak sempat maghrib nak tolak saudara-saudara, kadang terus tolak. Kita punya motor kita kena tolak, tidak jam teruk gitu. Ya nak tak apa, kita nak ambil sunat, nak himpunkan siang dan malam, terus sampai subuh esok. Tak sampai lebih pada sunat pula. Jadi ini di antara halangan-halangan antara atas kertas dengan praktikal. Sebab itu saudara, dalam Islam ilmu bentuk fleksibel perlu kita tahu. Ini atas kertas tapi dia boleh berubah. Andai kata dia berubah saudara, macam mana nak buat? Sebab itu ibadah ni ada yang wajib, yang sunat, yang boleh kita tangguhkan sekian-sekian, yang boleh kita bayar dam.
Kenapa? Kadang-kadang memang terlumpuk, maka damlah ganti dia. Niatnya betul lah. Ada setengah saudara sahabat kita, dia nak pergi ke Mekah terus, tiba-tiba dia terkendala nak masuk Mina balik, maka bayar dam untuk hari melontar. Kerana melontar termasuk wajib haji, bukan rukun haji. Ada orang terlepas. Mungkin saudara kata saudara tak terlepas, tapi ada berpuluh bas yang terkandas, mereka terlepas melontar jamrah. Ada sebab-sebab pengangkutan. Ini pernah berlaku dalam banyak zaman. Ini semua-semua memerlukan kepada kefahaman fiqh. Walau bagaimanapun saudara, ini menunjukkan bagaimana kelebihan umat Islam dalam solat mereka. Yang saya kata musim haji mungkin tak nampak. Pada bulan Ramadan saudara akan melihat Masjid Mekah, Masjidil Haram, 4 juta yang solat tarawih pada setiap malam, khususnya pada malam Khamis dan Jumaat, dan khususnya pada malam 27. Dicatatkan rekod paling ramai yang sembahyang di Masjidil Haram pada malam 27 seramai 4 juta orang. Manakala di Madinah pada malam 27 melebihi angka 2 juta lebih. So bayangkan 2 juta dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada agama seperti itu? Kerana agama lain dicipta oleh manusia. Mungkin dia tak nampak benda-benda macam tu, dihalang dan dihijab. Tapi agama Islam dia bukan ciptaan orang, dia agama Allah. Allah menjadikan sah umat Islam seperti sah malaikat. Sebagaimana umat Islam berbaring besar di atas dunia, malaikat berbaring besar di atas masjid di Baitul Ma'mur. Mereka juga menghidupkan Ramadan dengan salat tarawih berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Mereka juga melakukan tawaf, melakukan haji sebagaimana kita lakukan haji. Mereka berada di mana tempat umat Islam buat baik. Ini malaikat-malaikat ni. Kita semayang, mereka semayang. Kita duduk dalam majlis ilmu, mereka duduk dalam majlis ilmu. Dijadikan perangai kita, perbuatan kita seperti malaikat. Sebab itu sampai mereka, saudara-saudara semua, yang ulama bincang iman manusia lebih tinggi pada malaikat, sebagaimana iman pada Nabi SAW. Tinggi iman mereka lebih pada malaikat. Sebab bila disebut iman manusia tinggi pada malaikat, dia berkait dengan apa? Kebaikan yang dibuat. Yang mungkin iman kita belum setara malaikat. Saya kira ada manusia yang Tuhan beri keistimewaan seperti para Nabi SAW. Iman mereka melepasi, lebih tinggi pada malaikat. Kerana iman para Nabi bertambah tak kurang, iman malaikat stabil. Iman kita naik turun, naik turun. Macam tekanan darah kita naik turun, naik turun. Time kita baik, baik sungguh. Pembuah sungguh. Time kita kedekut, Masya Allah. Time kita lembur, beri laluan pada orang, Alhamdulillah. Tapi time kita ganas tengah jalan raya tu, dahsyat. Artinya kita bertambah berkurang, ikut mood, ikut suasana, ikut emosi kita. Ini kelebihan umat Nabi SAW dari sudut sah mereka. Kemudian diberikan juga yang ke-9, tambahan pula. Umat Islam diberi sedara surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah. Yang surah ini, ayat ini dikeluarkan daripada pembendaharaan Arash. Tidak pernah diberikan pada umat-umat terdahulu. Itu yang saya baca tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ayat itu saudara pengertiannya besar. Umat Muhammad kalau buat dosa sebab tersadar atau lupa, dimaafkan, tidak dikira dosa. Umat dulu sebentar, lupa pun kena juga, sebab sifat mereka yang senantiasa cari helah. Umat Muhammad SAW tidak. Sebab itu saudara, umat Muhammad kelebihannya kalau sakit dapat pahala. Apa pun dapat, apa pun berlaku pada kita, dapat nikmat ke, dapat musibah, dapat pahala. Kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu. Ajaib bagi orang beriman. Yang tidak akan berlaku mereka hanya pada orang beriman. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka dapat pahala. Kalau dapat musibah, dia bersabar, maka dapat pahala. Apa pun umat Muhammad buat, kalau kembali pada Allah, dia akan dapat pahala. Baik yang kita dapat tu, yang kita setuju atau kita tak setuju, yang kita suka atau kita tak suka, pahala tetap dapat bila kita redha kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain, dalam Musnad Ahmad daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya, u'titu mafatihal ard, wa summitu ahmada, wa ju'ilat turabiyya tahura, wa ju'ilat ummati khairul umam. Hadis hasan sebagaimana kata Syu'aib bin Nawawi. Rasulullah SAW bersabda,
Dia berikan padaku sesuatu yang tidak diberikan pada